Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Saya share knowledge tentang halal dan food safety berdasarkan pengalaman konsultan sejak 2009 supaya tuan-tuan perempuan mudah faham apa itu halal dan keselamatan makanan. Tuan-tuan, jangan lupa subscribe channel ini supaya tuan-tuan tak terlepas saya punya konten sesi-sesi yang akan datang, dan follow saya di Facebook atau TikTok dengan nama Abdul Fazmin dan Halal Coach untuk dapatkan knowledge percuma sama macam ni. Okey, jadi tuan-tuan perempuan, saya nak share tentang 7 ramuan kritikal dalam kek. Okey, jadi coach, orang tanya kan, coach, takkan kek pun nak dah halal? Kek je pun, bukan babi. Jadi saya nak ceritakan sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Okay, pengalaman saya sendiri, kebetulan abang saya selalu ke Jepun atas urusan kerja. Jadi bawa oleh-oleh lah kan, bawa oleh-oleh, bawa barang rare lah. Kalau di Jepun tu bawa apa tu, hari tu dia bawa kek ataupun muffin macam tu kan, macam kita ada jual kat 7E kan. Jadi dia beli di 7E Jepun. Okay, 7E Jepun dia bawa dalam 10 lah, 10 kek pastry macam tu. Okay, jadi kebetulan saya berada di rumah mak saya sekali, jadi share lah makan. Kebetulan terasa nak semak ingredient, sebab bila kita beli produk Jepun ni memang semuanya perkataan Jepun lah. Semua kerja pun satu patah perkataan pun kita tak faham. Jadi kita buka Google Translator, kita scan produk tu satu persatu, kita scan. Okay, daripada 10 kek atau pastry yang dibawa pulang tu, hanya 3 je yang kita boleh makan. 7 lagi tu sama ada contains alkohol ataupun contains gelatin lah, aditif yang memang ada bersumberkan haiwan lah. Dia tak cakap babi, tapi bila bersumberkan haiwan ni, kita berhati-hati, lebih baik tak makan. Sebab bila sumber haiwan, kita tahu haiwan yang paling banyak digunakan adalah babi lah. Kalaupun pakai lembu sekalipun yang bagi Muslim halal, adakah dia disembelih mengikut hukum syarak? Kalau tak disembelih, it's haram. Jadi 7 daripada yang dibawa balik itu kita bagilah kepada non-Muslim yang makan. Jadi satu eye opener lah, terkedu jugalah abang saya tu, terkedu, oh kek je pun kan, rupanya ada, tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi sebab itulah penting logo halal. Kita tak boleh, kalau ada orang yang boleh kek je pun, takkan babi makan je, tanggung sendiri. Okey, jadi daripada cerita tersebut, kita tahu sebenarnya produk-produk makanan ni kita boleh memandang dia sebagai alah kek je kot, alah roti je kot, alah ni je kot. Kita tak boleh dah sekarang sekadar bersandarkan kepada alah takkanlah ada babi. Yes, benda-benda ni boleh berada di banyak tempat. Kerana penggunaan babi ni dia sangat meluas, sangat banyak penggunaan dia. Okey. Jadi kenapa saya nak buat konten ni? Kenapa saya nak buat sesi ni adalah sebab banyak kedai-kedai bakery di Malaysia ni yang tak ada sedia halal. Terutamanya kalau di Klang Valley ni, top di Subang Jaya. Saya tak nak bagi tahu brand. Subang Jaya tu ada kedai yang banyak je orang Islam yang pergi makan. Yelah, dia memang sedap kan, memang sedap top katanya kan. Jadi banyak yang makan. Jadi tak ada sedia halal. Saya dah check, tak ada sedia halal. Dan problemnya banyak, ada 7 yang saya dapat kenal pasti ramuan kritikal dalam penggunaan kek dan pastry ni. Okey, jadi yang pertama sekali saya nak share adalah, paling simple, air. Okey, takkan tak pakai air kot buat makanan kan. Okey, jadi air ni kita kena check. Biasanya kalau konsultan kita check, kita akan tengok water filter dia pakai. Ada tak pakai water filter? Kebiasaannya mesti ada water filter. Water filter tu
Okay, water filter tu kita kena check. Adakah water filter tu halal ke tak? Coach, water filter pun nak check halal? Yes. Water filter, saya ada buat konten sebelum ni pasal water filter. Water filter ni dalam tu dia ada activated carbon itu ataupun filtering itu. Ada kebanyakan yang pakai daripada tulang. Jadi yang kita risaunya adalah daripada tulang babi, tulang anjing, ataupun tulang haiwan-haiwan yang seharusnya halal untuk orang Muslim tapi dia tidak disembelih, diproses mengikut hukum syarak, sama juga dia consider haram lah. Jadi filter tu, yes, dalam filter tu pakai itu. So kalau dia pakai filter yang memang ada pakai tulang babi, automatik lah air semua itu memang haram lah, non halal. Okay. Yang kedua adalah cheese. Bakery ada cheese kan, mesti ada punya cake cheese lah, burnt cheese cake lah, roti sausage atas tu ada cheese lah, mesti ada. Cheese ni pun kita kena tahu antara ingredient yang kritikal dalam cheese adalah penggunaan rennet. Rennet, okay? Rennet ni biasanya diambil daripada kalau tak salah saya perut haiwan. Perut haiwan, kalau kita cakap haiwan yang biasa digunakan sama ada perut babi ataupun perut lembu. Rennet ni adalah bahan penting lah digunakan untuk pembuatan cheese lah. Bukan semua cheese, tapi kebanyakan cheese pakai rennet. Sebab tu cheese pun nak ada halal. Kita tengok juga sebab memang ada benda-benda ni yang kita pakai. Yang ketiga, dia panggil L-cysteine. L-cysteine, nanti saya eja kat sini L-cysteine tu apa, atau boleh Google. L-cysteine ni sebenarnya dia adalah asid amino. Dia adalah satu bentuk protein lah, asid amino. Dan kegunaan dia sebenarnya untuk pelembut roti. Untuk bagi roti tu lembut. Kan kedai-kedai premium kan sedap lah roti dia lembut kan. Macam mana boleh lembut? Antara benda-benda yang dia taruh adalah ni lah, pelembut roti. Jadi dia perlu letak aditif ni untuk pelembut roti. Dan biasanya, ini menarik, sumber dia adalah daripada bulu haiwan lah. Bulu haiwan ataupun rambut manusia. Ya, betul. Rambut manusia. Rambut manusia kan banyak kedai-kedai potong rambut. Rambut tu kan biasa kita ingat sapu sampah, buang macam tu. Tak, sebenarnya ada orang beli. Ada orang beli rambut-rambutnya dan diproses. Antara proses yang digunakan adalah untuk jadi ni lah, L-cysteine. Jadi kenapa orang nak guna rambut manusia? Betul tak? Kos dia murah. Free dapat kat kedai putih rambut tu, free je. Kos dia murah. Tapi of course lah, bukanlah kedai bakery tu pergi kedai potong rambut, ambil satu guni buat kek. Tak. Dia ada proses. Bukan dia ambil, pergi hilang ambil, dia proses, dia akan jadikan sebagai asid amino dan dia dibeli oleh bakery-bakery ni untuk sebagai bahan aditif. Dia tak adalah nampak macam rambut, dah ada proses dah. Tapi sumbernya daripada manusia memang tak boleh, haram. Okay? Kemudian kita ada glycerin. Ini bakery tahulah glycerin. Okay, glycerin. Kenapa dia kritikal? Nombor 4 ni adalah dia ada sumber dari sintetik. No problem. Dia ada sumber dari tumbuhan, no problem. Masalahnya dia ada sumber daripada haiwan juga. Bila haiwan, tuan-tuan puan-puan, kita tahu sumber haiwan yang murah dan senang dapat adalah daripada babi dan lembu lah. Okey? Lembu mahal, paling murah babi. Jadi situ kena hati-hati. Pastikan tuan-tuan dapat glycerin yang ada sama ada tumbuhan ataupun kalau haiwan, pastikan ada sijil halal lah. Jadi semak. Okay. Kemudian dalam bakery-nya dia ada juga pakai arak. Arak ni kenapa dia pakai arak? Sebagai bahan perisa. Kalau kek-kek premium ataupun aiskrim premium memang dia ada pakai arak. Arak tu dia akan bukan saja tekstur, dia akan bagi perisa dan penyedap. Jadi ada arak. Arak of course lah kita tahu haram. Kemudian nombor 6. Dia ada cake flour improver. Biasanya bakery memang pakai benda ni lah. Cake flour improver. Dia tujuannya adalah untuk bagi dough lembut. Dough tu lembut. Okay. Kemudian tekstur dia sedap. Tekstur tu ngam lah. Orang kata tekstur dia ngam. Kan kalau kek kan tekstur dia tak cantik lah. Ini tekstur dia ngam. Ngam soy. Okay. Dan dia juga sebagai stabilizer. Stabilizer. Dan biasanya tuan-tuan dia bersumbernya daripada haiwan. Itulah problemnya. Bila haiwan, lazim dari haiwan ni, kita kena check lah sumber tu daripada haiwan yang mana. Kalau
most of the producer ni daripada Europe, most probably dia akan pakai daripada babi lah. Sebab tu kena tengok lah. Kalau import-import ni kita kena pastikan halal ke tak. Kalau tak ada halal, kita tengok lah dia punya produk spek. Sumber tu sumber tumbuhan ke, sintetik ke, haiwan. Kalau haiwan dia ambil daripada mana? Jangan daripada porcine pula kan. Daripada pig ke. Dia takkan letakkan babi. Dia takkan letak pig. Dia pakai nama-nama lain. Lard ke. Dia pakai nama-nama tu. Jangan kita tengok, babi tak ada boleh pakai. Tapi ada nama-nama lain. Okay? Kemudian yang terakhir sekali, nombor 7 adalah satu bahan yang sangat-sangat penting dalam makanan. Sangat-sangat penting adalah gelatin. Ini tak boleh lari lah. Okay? Dan gelatin walaupun ada tumbuhan, walaupun ada dalam tumbuhan dan haiwan, tapi penggunaan dari sumber haiwan ni adalah 99%. Daripada tumbuhan tu hanya 1% sahaja. Dan bila kita cakap pasal haiwan ni, lebih daripada separuh adalah guna daripada sumber babi. Bila kita cakap daripada sumber babi lebih daripada separuh, yang lain itu sumber mana? Daripada sumber lembu, dari sumber kerbau, kambing ke kan. Tapi masalahnya, kerbau, kambing, lembu ni sembelih ke? Kalau tak sembelih, sama je haram. Itu problem dengan gelatin ni. Dan kenapa gelatin ni penting? Dia guna sebagai stabilizer, dia guna sebagai agent, dia akan bagi tekstur tu menarik. Dalam aiskrim pun pakai. Dia adalah agent sebagai macam glue, gum, untuk bagi dia kental. Kalau kek viral, yang trending adalah mirror glaze shiny cake. Dia bagi tekstur tu nampak shiny, glaze, ataupun macam jelly, macam tu. Jadi penting gelatin ni. Jadi tuan-tuan, secara rumusannya, ini 7 yang saya share ni. Mungkin ada lagi, tapi apa yang tuan-tuan boleh buat adalah pastikan bahan ramuan. Kalau tuan-tuan perempuan adalah bakery, pastikan ramuan yang tuan-tuan perempuan gunakan tu adalah halal. Sebab dia dapatlah sijil halal. Kalau banyak yang beli daripada kan kedai-kedai contohnya Break with Yen, kadang-kadang dia pun ada yang dah ke arah halal. Dia ada banyak ke arah halal, tapi bukanlah kedai tu halal. Okey, bukan kedai tu halal, saya tak kata kedai tu halal, tapi kebanyakannya dia ada produk-produk halal. Pastikan dapat yang halal. Jadi kalau tuan-tuan consumer seperti saya yang tak pandai nak buat kek, yang tahu buat Maggi saja, pastikan tuan-tuan pilih kedai yang ada sijil halal. Sudah banyak kan, banyak pilihan. Contohnya macam Baker's Cottage, kita ada Kings, yang tu semua adalah pemegang sijil halal. Bila dia pemegang sijil halal, bahan ramuan dia memang dah JAKIM dah check, kita tak perlu check. JAKIM dah semak semuanya, dah bagi izin untuk guna logo halal. Kita boleh beli dan makan dengan tenang, yang mengetahui bahawa sumber tu semua dah halal. Okey, jadi itu sahaja daripada saya pada hari ini. Okey. Saya Abdul Fazmin, Halal Coach. Saya share pengalaman saya, konsultan sejak 2009 tentang halal dan keselamatan makanan, supaya tuan-tuan perempuan faham dan boleh mendapatkan persediaan halal dan persediaan mesti minimum. Jadi jangan lupa subscribe saya untuk dapat kongsian knowledge yang percuma di masa akan datang, dan boleh follow saya di Facebook, di TikTok, Abdul Fazmin Halal Coach. Semoga kita jumpa lagi di sesi akan datang. Assalamualaikum dan selamat pagi.